kalau contoh kalau talak ataupun kalau suami ni tak mahu melepaskan, si suami ni bolehlah gunakan fasakh ini. Yang ketiga, mengelakkan isteri daripada nusyuz. Yang keempat, memberi peluang kepada isteri memilih cara hidup sendiri. Jika isterinya ada cara hidup, maksudnya kalau dia dengan suami ni, cara hidup mereka ni tak ngam, tak sama, maka dia boleh, tapi mesti ada sebab-sebab yang dibolehkan lah. Kalau just cari hidup, tak apa, nak hidup mewah, kan, tak boleh lah. So dia kena bantu suami dia untuk memilih cara hidup yang sesuai. Yang penting sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang seterusnya adalah peringatan kepada suami agar bertanggungjawab dalam menunaikan hak-hak isteri. Jadi bila mana suami ni tak mampu memberi hak-hak kepada isteri, maka isteri ni minta fasakh, maka hal ini dapat membuka mata bahawa perkahwinan bukanlah semata-mata berada di tangan suami. Isteri pun perlu ada hak mereka. Jadi hal ini dapat memberi peringatan kepada suami untuk sentiasa berlaku adil, membuat yang terbaik dalam perkahwinan dia. Dan yang seterusnya ialah menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak-anak. Contohnya jika anak-anak ni terlibat, ada anak, tapi si suami ni pula ada berlaku perkara-perkara yang buruk, kezaliman ataupun kecacatan pada suami, maka dengan adanya fasakh ini dapat menghindarkan suasana yang sangat buruk, negatif ni berlaku terhadap perkembangan mereka ketika mereka kecil. Dia nampak time kecil kan, dia nampak ayah dia ni pukul mak dia. So dengan adanya fasakh ni membuatkan anak-anak ni dapat hidup dalam keadaan tenteram. Dan yang terakhir, jika berlakunya murtad dalam keluarga mereka, fasakh ni dapat menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak. Yang jika berlakunya, macam tadi lah, ada suami ni memasuk join satu ajaran sesat ni dengan so isteri ni boleh tutup fasakh supaya apa? Dapat selamatkan akidah si isteri ni dan anak-anak mereka daripada ikut juga akidah suami yang sesat itu. Jadi itu ialah hikmah kepada fasakh dan lain-lain tadi. Jadi seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan tentang prosedur tuntutan fasakh di mana prosedur ini dimulakan dengan suami isteri perlu hadir ke kaunter mahkamah. Di kaunter mahkamah, suami isteri perlu menyerahkan borang permohonan penceraian ikut format borang negeri masing-masing. Setiap negeri mempunyai format borang yang berbeza. Okey, seterusnya suami isteri perlu membayar yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran ini juga mengikut kadar ketetapan di setiap negeri. Dan setiap negeri mempunyai ataupun memperuntukkan yuran yang berbezalah. Okey, kemudian selepas bayar yuran, kes tersebut akan didaftarkan di kaunter mahkamah dan mereka akan terima tarikh dan masa untuk hadir ke mahkamah. Prosedur ini melibatkan masa lebih kurang 10 minit. Seterusnya, mahkamah akan menyerahkan saman kepada pihak suami atau isteri dan saman tersebut tidak akan melebihi 14 hari selepas kes didaftarkan. Okey, seterusnya. Seterusnya, apabila di mahkamah, suami isteri perlulah hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan dan mereka perlu membawa bersama dokumen asal seperti sijil nikah atau sijil rujuk, kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri ataupun pasport bagi warga negara lain. Okey, seterusnya suami dan isteri akan memaklumkan pembelaan kepada hakim. Maksudnya macam time tu suami atau isteri kena bela dirilah. Lepas tu suami atau isteri kalau ada macam mana cakap tak ada persetujuan untuk bercerai, dia akan teruskan lagi tarikh perbicaraan. Kemudian akan masuk kepada fasa persediaan sebelum perbicaraan. Okey. Bila dah masuk persediaan sebelum perbicaraan ni, suami dan isteri dia akan lantik peguam. Kemudian dia perlu sediakan dokumen tertentu lah. Dokumen tertentu tu dia akan ada tersenarai dalam 3A ni. 3A ni merujuk kepada dokumen yang perlu dibawa oleh suami, isteri dan perlu dilengkapkan semasa perbicaraan. Okey. Dalam dokumen tu ada senarai semak. Yang pertama kena ada penyata tuntutan.
penyata pembelaan atau tuntutan balas jika ada, jawapan kepada tuntutan balas, dokumen-dokumen berkaitan pembuktian kes seperti laporan polis, laporan doktor, resit-resit atau bil-bil dan sebagainya. Mungkinlah isteri ni kena dera dengan suami. Dia boleh bawa laporan doktor yang dia kena dera dengan suami dia sebagai bukti lah. Kemudian dia juga perlu bawa fakta-fakta yang dipersetujui dan fakta-fakta yang tidak dipersetujui. Maksudnya fakta-fakta ni macam bila pihak peguam lelaki menuduh pihak perempuan, jadi pihak perempuan ni ada fakta-fakta untuk lawan balik pihak lelaki. Okey, seterusnya. Okey, apabila di mahkamah, tadi dah settle dokumen 3A ni, suami dan isteri dia kena hadir pula perbicaraan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Okey, bila di mahkamah ni dia bukan, proses dia makan masa lama. Dia bukan macam kita hantar borang hari ni, esok kita terus dibicarakan. Dia macam mungkin dalam tempoh 14 hari atau 30 hari bekerja lah. Lepas tu bila disampai kat mahkamah, dia perlu hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan, berilah keterangan, lepas tu kena bawa saksi sebab saksi ni dia akan menyokong kita punya keterangan. Kemudian bawa dokumen sokongan. Dokumen sokongan ni adalah dokumen yang melibatkan 3A tadi. Lepas tu kemukakan hujah bertulis. Seterusnya bila dah selesai semua, dah lengkap dah dokumen-dokumen yang dia bawa tu, dah bawa hujah apa semua, dia akan terima keputusan daripada hakim sama ada kes tuntutan fasaq tu diterima atau ditolak. Okey, kalau hakim tu dia terima keputusan, okey seterusnya, slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, kita tengok apa jadi kalau hakim tu terima. Okey, kalau hakim tu terima tuntutan fasaq tu ataupun fasaq tu disabitkan, pihak mahkamah akan keluarkan perintah penceraian. Tapi kalau fasaq tu ditolak, pihak suami isteri ni kena buat permohonan semula. Tapi dalam kes ni saya akan ceritakan tentang tuntutan fasaq yang telah disabitkan. Okey, seterusnya bila dah disabitkan fasaq, mahkamah akan keluarkan perintah penceraian di mana suami isteri tu akan terima rekod penceraian dan mereka akan bawa rekod tersebut ke Jabatan Agama Islam dengan segera untuk daftar penceraian tersebut. Kemudian bila dah serahkan dokumen tu dekat Jabatan Agama negeri masing-masing, mereka perlu membawa dokumen asal, sijil nikah, sijil rujuk, kad pengenalan dan perintah daftar cerai dan rekod penceraian sebab dia macam nak seolah nak batalkan baliklah sijil nikah tu sebab dia akan dapat sijil cerai. Okey. Kemudian dia akan kenakan bayaran lah. Kalau macam dia pergi daftar cerai, dia kena bayar kuantiti ataupun amount tertentu sebagai yuran daftar cerai. Yang ni pun mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, prosedur yang terakhir, mungkinlah dalam masa tertentu mereka perlu ke Jabatan Agama Islam dan daftar cerai dan keluarkan sijil tu. Jabatan Agama Islam akan keluarkan sijil. Dia akan ambil masa juga. Tak silap saya dalam 30 hari bekerja. Okey, seterusnya. Okey, tadi selesai dah berkaitan fasaq. Sekarang saya akan masuk tajuk berkaitan kuluk. Okey. Kuluk berada di bawah Enakmen 4 tahun 1992 dan enakmen dalam enakmen pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam 1991 bahagian 4 iaitu pembubaran perkahwinan. Okey, seterusnya. Okey, definisi kuluk. Typo sikit, definisi kuluk dari segi bahasa di mana perkataan kuluk dengan membaris depankan huruf K bermaksud menghilangkan hubungan suami isteri secara kiasan dan bahasa. Kiasan dan bahasa ni maksud dia kita perlu menggunakan lisan lah. Sebab bahasa kan. Lepas tu walau bagaimanapun menurut Zakaria Al-Bardisi pada kebiasaannya digunakan perkataan kala'a dengan membariskan ataskan huruf al-ka itu adalah khusus kepada meninggalkan daripada sesuatu perkara selain dari isteri. Maksudnya perkataan kala'a ni dia merujuk kepada meninggalkan daripada sesuatu perkara selain dari isteri. Kemudian
jika dibariskan dengan huruf Q pula, digunakan bagi maksud khusus kepada meninggalkan daripadanya isteri atau menceraikan isterinya. Maksudnya kalau huruf Q tu dia dibariskan dekat depan, dia membawa maksud menceraikan isterinya. Okey, seterusnya. Okey, definisi kuluk dari segi syarak ataupun istilah. Istilah kuluk ni dia ditafsirkan oleh para fuqaha atau ulama Islam dengan pelbagai maksud. Namun, kesemua maksud ataupun tafsiran mereka ni membawa erti dan tujuan yang sama. Okey, mari kita tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia menyatakan bahawa kuluk merupakan penceraian dengan bayaran ganti dengan menggunakan lafaz talak atau kuluk seperti suami berkata kepada isterinya, saya talakkan kamu atau saya kulukkan kamu dengan bayaran sekalian. Lalu isterinya menerima. Tapi kalau isterinya tidak menerima, kuluk ni tak akan jatuh. Okey. Seterusnya, menurut Imam Abu Hanifah pula, dia berpendapat bahawa kuluk ni menghilangkan milik nikah atas persetujuan isteri dengan menggunakan lafaz kuluk atau perkataan yang sama dengan maknanya. Okey. Yang ketiga, Imam Malik mentafsirkan kuluk sebagai talak dengan bayar ganti sama ada dibayar oleh isteri atau walinya atau lainnya ataupun perceraian dengan lafaz kuluk. Okey, kalau kita tengok tiga-tiga imam ni, dia ada membawa maksud tafsiran yang sama di mana akan melibatkan lafaz talak, bayaran dan juga perlu persetujuan daripada isteri. Okey, seterusnya. Okey, ni saya ringkaskan definisi kuluk di mana kuluk dari segi bahasa bermaksud menanggalkan atau meninggalkan, mencabut atau melepaskan. Manakala dari sudut istilah, dia membawa maksud penceraian antara suami, isteri dengan lafaz talak atau kuluk. Kuluk juga ditarifkan sebagai perpisahan antara suami isteri dengan sesuatu ganti bayaran yang diberikan oleh isteri kepada suami dengan lafaz talak atau kuluk. Okey, macam tadi Imam Mukri ada cakap tentang fasaq. Fasaq tu mesti melibatkan sebab-sebab yang munasabah kan untuk tuntut cerai. Tapi kuluk ni dia perlukan sebab juga dan dia melibatkan bayaran. Okey, melibatkan pihak isteri tu membayar kepada pihak lelaki. Pihak suamilah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, berikut merupakan statistik jumlah tuntutan kuluk di mana pada tahun 2011 hingga 2013 tuntutan kuluk yang paling tertinggi bernilai 30,000, yang paling terendah yang paling terendah RM2,500. Jumlah yang paling tertinggi yang pernah dapat untuk tuntutan kuluk adalah 30,000. Ni membawa maksud bahawa ada juga dalam kes-kes rumah tangga di mana suami itu dia tuntut sebanyak 30,000 kepada isterinya sebagai kuluk lah. Okay. Kemudian kita tengok statistik gaji pasangan. Kes kuluk ni selalu berlaku di kalangan individu ataupun pasangan yang mempunyai gaji 1 hingga 1.5 ribu. Maksudnya dia golongan berpendapatan rendah. Bila orang berpendapatan rendah, dia lebih risiko untuk mengalami masalah rumah tangga lah. Mungkin suami tu tak mampu nak bagi ataupun menyediakan nafkah yang secukupnya kepada isteri. Lepas tu isteri pun akan buat perangai lah. Okay, kemudian kita tengok pula daripada segi tempoh perkahwinan. Okey, kes tuntutan kuluk ni banyak berlaku dalam tempoh 5 hingga 10 tahun perkahwinan. Maksudnya individu yang ataupun pasangan yang kahwin dalam jangka masa 5 hingga 10 tahun, time-time ni lah banyaknya berlaku kuluk. Okey, selepas 10 tahun tu kiranya kurang lah berlaku. Okey, seterusnya umur pasangan. Dia selalunya statistik yang paling tinggi untuk individu yang ataupun pasangan yang menuntut kuluk ni dalam kalangan umur 45 tahun ke bawah. Okey, seterusnya. Okey.
berikut merupakan analisis berkaitan kuluk di mana kita tengok pasangan, umur dan tempoh perkahwinan. Okey, kita tengok umur. Umur ni kebanyakan bawah umur 45 tahun. Tadi statistik yang kita tengok pun banyak ataupun nilai tinggi nilai graf yang paling tertinggi menunjukkan umur yang 45 tahun ke bawah lah kan. Kemudian tempoh perkahwinan kita tengok tak sampai 10 tahun pun dah ada pasangan yang tuntut kuluk. Okey, seterusnya. Okey, berikut merupakan dalil berkaitan kuluk di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Okey, talak yang bermaksud talak yang boleh dirujuk 2 kali. Setelah itu bolehlah ia rujuk dan dipegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau dilepaskan, diceraikan dengan cara yang baik dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Mereka itu merujuk kepada isteri-isteri yang diceraikan lah kan. Kecuali kalau kedua-duanya suami isteri khawatir tidak dapat menegakkan peraturan hukum Allah. Jika kamu khawatir bahawa kedua suami isteri tidak dapat menunaikan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang balasan yang diberikan oleh isterinya untuk menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Okey, seterusnya. Berikut huraian dalil berdasarkan fuqaha di mana ayat-ayat di atas menyebutkan bahawa penceraian yang boleh dirujuk itu adalah 2 kali. Maksudnya kalau nak rujuk kena dalam tempoh 2 kali. Dan rujuk tu mestilah dengan cara ma'ruf. Ma'ruf ni maksudnya dengan cara yang baik lah. Lepas tu Allah menyebut juga bahawa pemberian yang diberikan oleh suami kepada isterinya adalah haram untuk diambil kembali. Maksudnya kalau ikutkan suami ni dia tak boleh ambil semula apa yang dia bagi dekat isteri. Contohlah dia bagi duit kat isteri, dia tak boleh makan duit tu. Kayaknya duit isteri tu haram lah untuk dimakan oleh suami. Lepas tu tapi dia bila sesudah itu disebutkan pula satu kekecualian. Maksudnya boleh dikecualikan dan dibenarkan apabila kedua-dua isteri ni tak dapat menegakkan hukum-hukum Allah di antara kedua-duanya. Maksudnya kalau macam suami isteri ni dia tak boleh menegakkan hukum-hukum Allah, boleh suami ni menuntut kuluk lah. Lepas tu maka dalam keadaan ini suami dibolehkan mengambil suatu harta dari isterinya sebagai ganti melepaskan isterinya daripada ikatan perkahwinan. Okey, ni merujuk kepada kuluk. Kuluk ni bila dia buat tuntutan kuluk, dia jadikan sebagai ganti untuk melepaskan isteri daripada ikatan perkahwinan. Okey. Kemudian perkara ni dia disokong oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Abu Thur yang menyatakan bahawa dihalalkan bahawa bagi suami menerima apa-apa bayaran yang dipersetujui oleh isteri sama ada kurang daripada mas kahwin atau melebihi mas kahwinnya. Okey, seterusnya. Okey, ni dalil Al-Quran berkaitan kuluk. Ada dalam surah Al-Baqarah juga ayat 228. Okey, menurut ijma' fuqaha tentang pensyariat hukum kuluk adalah bersandarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah seperti mana yang diterangkan sebelum ini. Maka jelaslah bahawa kuluk ini dia diharuskan dalam perundangan Islam. Sebab bila ada kuluk ni dia akan menjadi satu keistimewaan yang menjadi hak isteri dalam sesuatu perkahwinan. Berbeza dengan suami kerana yang dikurniakan kuasa talak. Ini bertetapan dengan firman Allah yang membawa maksud dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya. Okey, maksudnya macam tadilah kan, bila ada kuluk ni dia membawa keistimewaan kepada isteri. Mungkinlah isteri tu dalam perkahwinan dia teraniaya. Jadi dia tak boleh lafazkan talak. Kalau suami dia ada keistimewaan untuk lafazkan talak. Tapi
isteri ni dia boleh tuntut khuluk tapi dia kena bayar dekat suami tu untuk dapatkan penceraian. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada saudari Syahira. Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok pula hukum khuluk. Okay, dalam Islam, khuluk ni diharuskan. Khuluk tidak akan berlaku melainkan dengan tebusan berbentuk harta yang diberikan oleh isteri kepada suami. Dan jika harta tebusan ni diketahui dan disebut semasa atau ketika lafaz khuluk, tebusan tersebut wajib diberikan oleh isteri kepada suaminya. Dan jika tebusan itu tidak ditentukan dengan tepat, khuluk tetap sah dan suami wajib mendapat tebusan pada isteri. Sekiranya suami menggunakan kalimah ataupun lafaz khuluk ni untuk tujuan talak tanpa menyebut sebarang harta tebusan dan tidak terlintas ataupun tidak niat pun di hati dia untuk mendapatkan tebusan, maka talak ni menjadi talak biasa yang menggunakan lafaz khuluk sebagai kiasan. Dan lafaz ni dia dianggap sebagai talak kinayah ataupun lafaz tu dijadikan sebagai talak raj'i. Ni menurut sumber daripada internet lah. Okay. Seterusnya, peristiwa khuluk ni pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, iaitu daripada satu hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa isteri Thabit bin Qais telah bertemu baginda SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mencela Thabit bin Qais dari perangai dan agamanya, tapi saya tidak mahu menjadi isteri yang kufur setelah memeluk Islam. Maka sabda Rasulullah SAW, adakah kamu bersedia untuk mengembalikan kamunya yang telah diberikan kepada kamu sebagai mas kahwin? Dan jawab isteri Ibnu Abbas, isteri Sabit tadi, ya. Maka baginda pun bersabda kepada Sabit bin Qais, terimalah kembali kebun yang diberikan sebagai mas kahwin tadi dan ceraikanlah dia dengan talak satu. Ini hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Okey, seterusnya. Sekarang kita akan tengok perbezaan di antara khuluk dan talak. Okey, dari segi maksud, khuluk ni merupakan tebus talak ataupun perceraian di antara suami isteri dengan lafaz talak ataupun lafaz khuluk dan dikaitkan dengan bayaran tertentu. Manakala talak pula dia merupakan perceraian antara suami isteri dengan lafaz talak. Dari segi hak pula, khuluk ni dia mementingkan hak isteri sahaja dan talak dia mementingkan hak suami sahaja. Okay, dari segi tebusan seperti mana maksud sebentar tadi, khuluk ni dia ada bayaran ataupun ada tebusan harta tertentu. Manakala talak dia tiada bayaran perlu diberikan. Seterusnya nafkah. Dalam khuluk ni dia tiada nafkah semasa dalam iddah, manakala talak dia ada nafkah dalam iddah. Dan keadaan pula khuluk ni dia gugur dengan sebab permintaan isteri, manakala talak ni dia gugur tanpa sebab. Okay, seterusnya perbezaan dari segi rujuk. Okay, dalam khuluk ni dia tidak sah untuk rujuk selagi dalam tempoh iddah. Dan selepas tu untuk rujuk dia mesti akad dan mahar yang baru. Okay, untuk talak pula dia sah rujuk dalam iddah, talak raj'i dan tidak memerlukan akad dan mahar baru. Dan perbezaan terakhir adalah dari segi bilangan. Untuk khuluk dia tiada bilangan dan talak dia ada 3 bilangan. Okay, seterusnya. Okay, kita akan tengok sebab-sebab ataupun syarat-syarat yang membolehkan isteri ni meminta khuluk daripada suami. Okay, kita akan tengok video ni dan ambil intipati tentang sebab-sebab ataupun syarat-syarat khuluk ini. Okay. Di antara hal-hal sebab-sebab syar'i
yang membolehkan seorang wanita minta cerai telah disebutkan oleh para ulama. Ya. Di antaranya seperti akhlak suami yang buruk terhadap sang istri. Ya, akhlaknya buruk. Suaminya ini rajin sholat, dia rajin sholat, dia berpuasa, puasa sunnah, ya, dia senang bersedekah, tapi akhlaknya buruk terhadap istrinya. Bahkan bisa jadi suaminya ini akhlaknya baik sama orang lain, tapi sama istrinya akhlaknya buruk, suka menghina, ya, suka menampar istrinya. Jadi ini kadang terjadi karena sang suami tidak cinta kepada istrinya. Tatkala sang suami tidak cinta kepada istrinya, aneh ini, dia sama orang lain baik, ya. Kenapa sama istrinya tidak baik? Dia tidak suka sama istrinya. Sehingga apa? Tatkala dia tidak suka, maka dia melampiaskan dengan kemarahan, kejengkelan, tidak menghargai sang istri. Sehingga ucapan-ucapan kotor, penghinaan selalu dia, ya, lepaskan untuk istrinya. Dihinalah istrinya, dikata-katainlah istrinya, bahkan dipukullah istrinya. Nah, kalau kondisi suami seperti ini, berarti akhlaknya buruk meskipun agamanya baik. Meskipun agamanya baik, waktunya sholat dia sholat, waktunya dia sedekah, waktunya puasa dia puasa, bahkan mungkin dia sholat malam. Tetapi sama istrinya akhlaknya buruk, maka boleh bagi sang istri untuk minta cerai dari suaminya. Ini sebab yang pertama, akhlaknya buruk. Perkara yang kedua yang bolehkan seorang wanita minta cerai adalah sebaliknya. Sebaliknya, akhlaknya baik tapi agamanya buruk. Akhlaknya Masya Allah manis sama istrinya, ya, ramah sama orang lain, sopan terhadap mertua, akhlak luar biasa. Tapi agamanya buruk, ya. Melakukan dosa-dosa, kadang berzina, kadang minum bir, dia tidak ganggu orang lain. Tapi dia agamanya buruk, Tidak sholat, suka nonton film porno misalnya, kemudian suka misalnya berjudi misalnya. Ini suami yang akhlaknya agamanya buruk. Akhlaknya baik tapi agamanya buruk. Tentunya tidak semua orang wanita, seorang istri bisa sabar menghadapi suami seperti ini. Dia sholat, suaminya tidak sholat. Dia sedih, dia tidak kuat melihat suaminya seperti itu. Suaminya berjudi, suaminya minum khamar, suaminya baik, tidak pernah menampar dia, tidak pernah menghina dia. Suaminya sangat cinta kepada dia, tapi dia terbawa oleh syahwatnya sehingga dia melakukan dosa-dosa besar. Maka suami yang seperti ini, seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya, ya. Karena bisa dikhawatirkan suatu saat istrinya terbawa bermaksiat bersama apa? Suaminya. Suaminya maksiat di rumah, akhirnya ajak istrinya minum bir misalnya. Istrinya terbawa minum bir misalnya. Atau suaminya mungkin nonton film porno, akhirnya ajak istri nonton film porno, akhirnya terjerumus. Ya, akhirnya dia tidak ingin terjerumus dalam dosa-dosa, maka boleh bagi dia untuk minta cerai. Suaminya tidak sholat, ya, lama-lama akhirnya dia pun jadi malas melihat suaminya tidak sholat, dia pun ikut-ikutan tidak sholat. Maka suami yang seperti ini, agamanya buruk meskipun akhlaknya baik, maka seorang wanita boleh minta cerai dari suami yang seperti ini. Perkara yang ketiga, sebab syar'i yang bolehkan seorang wanita untuk minta cerai, yaitu jika seorang suami tidak menunaikan hak utama sang istri, hak primer sang istri. Apa hak primer sang istri? Yaitu nafkah misalnya. Nafkah. Kemudian pakaian. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi suami yang dilahirkan anaknya baru lahir, wajib bagi mereka untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberikan pakaian kepada istrinya. Ini kebutuhan primer, ya. Kemudian juga seperti misalnya tidak mengurus anak-anak. Di antara kebutuhan primer sekarang apa? Anak-anak makan, nafkah, belikan pakaian buat anak-anak juga, kemudian sekolah. Sekolah sekarang menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Oleh karena jika suaminya ternyata tidak memperdulikan hal ini, sementara dia punya uang, namun dia pelit, dia tidak memenuhi kebutuhan primer istri dan keluarganya, maka dalam kondisi begini sang istri boleh minta cerai. Sebab yang keempat di antara sebab yang bolehkan seorang istri minta cerai, yaitu jika suami ternyata tidak, ya, bisa berhubungan dengan istrinya dengan baik, tidak bisa menggauli, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan baik. Karena mungkin ada sebab-sebab tertentu, contohnya suaminya cacat, ya, atau suaminya misalnya impoten, atau suaminya misalnya lemah syahwat, atau suaminya misalnya dia tidak ada cacat, tidak ada penyakit, tapi apa? Tidak pernah berhubungan dengan istrinya, atau tidak adil dalam mabit, ya. Dia punya 2 istri, kemudian istri kedua 5 hari, istri pertama cuma 2 hari misalnya, ya. Ini tidak benar. Itu pun 2 hari cuma capek tidur, tidak berhubungan, ya, karena sudah capek dengan 5 hari dengan istri kedua. Istri pertama cuma numpang tidur. Ya. Seperti ini berarti dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis